Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan surah Al-Hajj, surat 335 ayat 24. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambung dengan ayat yang kita baca. Ayat 24 ni sambung dengan ayat sebelum dia, berkenaan dengan sifat orang mukmin yang Allah SWT akan masukkan mereka dalam syurga. Innal ladzina amanu innallaha yudkhilul ladzina, Allah SWT akan masukkan orang mukmin yang beramal soleh ke dalam syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dipakai padanya gelar-gelar daripada emas dan juga mutiara. Walibasum fiha, dan pakaian mereka ni sutera. Kenapa mereka dapat masuk syurga? Bagaimana mereka boleh masuk ni? Wahudu ila tayyib, masa atas dunia dulu mereka telah diberi hidayah. Wahudu, apa mereka diberi hidayah? Sebab mereka telah ambil asbab-asbab hidayah. Wahudu ila tayyib minal qaum, mereka telah dibimbing kepada at-tayyib minal qaum. Ahsan. Tayyib minal qaum ni Quran, daripada Quran. Mereka telah dibimbing, telah ditunjuk dan mereka ikut ila at-tayyib minal qaum, yang terbaik daripada perintah Allah SWT, daripada Quran. Dan wahudu ila siratil hamid, dan mereka telah dibimbing ke jalan yang mana yang terpuji, jalan Allah SWT, jalan Islam yang Allah SWT redha padanya. Wahudu ila siratil hamid, ini sebab dia dituju pada Quran. Sini baru sebut kan, tak ada sebut. Ayat ke-16, wa kadzalika anzalna, demikianlah kami turunkan ayat selepas berkenaan dengan bagi tahu tawar daripada orang yang mana masih lagi lemah iman dia, bimbang takut ikut Islam ni, tak menyebabkan tidak ada bantuan Allah SWT, tidak ada nusrah. Allah Ta'ala akan biar, Allah Ta'ala tidak akan biar. Cuba sekali tak? Orang yang mana menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak akan tolong dia, cuba ambil asbab yang mana menyebabkan pertolongan Allah, kemudian dia putuskan dengan asbab-asbab selain daripada Allah, kemudian tengok bagaimana Allah Ta'ala tolong ke tidak dia. Wa kadzalika, demikian kami turunkan ayat yang sangat jelas, ayat sebelum dia. Wallahu yahdi man yurid. Di sini Allah sebut wahudu ila tayyib minal qaum. Orang Allah Ta'ala masuk dalam syurga ni orang yang mana? Kerana mereka ikut wahyu, ikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun innal ladzina kafaru, adapun orang yang mana tolak kitab Allah, tolak panduan daripada kitab Allah, bergesakat tolak wa yasduna an sabilillah, dan menghalau orang daripada jalan Allah, daripada beriman pada Allah. Dia juga menghalau orang daripada Masjidil Haram, halau orang daripada masjid yang mana Allah Ta'ala jadikan, alladzi ja'alnahu, yang mana Masjidil Haram ni Allah Ta'ala jadikan, kami jadikan linnas, untuk semua manusia, sama ada untuk mereka duduk situ, tak melazimi untuk beribadat, ataupun untuk mereka singgah, datang sekadar buat haji, datang sekadar buat umrah. Al-akifu ni orang yang mana sentiasa duduk dia, ada sentiasa yang duduk ni, dan ada juga orang yang mana badi, orang mana daripada luar datang kerana ada urusan untuk beribadat pada Allah SWT. Wa man yurid fihi bi ilhad, siapa dia ingin berlaku pada Masjidil Haram ni apa-apa ilhad, apa-apa ilhad. Ilhad ni apa dia? Mail anil haq, makna jauh daripada hak. Siapa dia ingin melakukan kezaliman dengan buat satu benda yang zalim, nudzikhu min azabin alim, kami akan timpa kepada dia azab yang, kami akan rasakan pada dia azab yang sangat pedih. Kemudian baru masuk bab haji, bab Ibrahim. Wa idh bawa'na, ingatlah, wadhkur, wa ni udhkur, ketika mana kami telah tempatkan Nabi Ibrahim ni di Mekah ni, makanal bait, di tempat pembinaan Kaabah ni. Perintah Allah SWT selepas lulu ujian, Allah uji Nabi Ibrahim di Iraq, dakwah dia sekian lama sehingga dakwah telah sempurna. Kaum dia nak bunuh Nabi Ibrahim, bakar dia dalam api. Allah Ta'ala telah selamatkan baginda, kemudian perintah hijrah
ke Mekah. Dan kami telah tempatkan Nabi Ibrahim di situ, di Mekah. Dan perintah dari surah Baqarah kita baca, Allah perintah Nabi Ibrahim supaya bina Kaabah. Dan tujuan dia, an la tusyrik bi syai'a, supaya kamu jangan syirik dengan Allah SWT sesuatu apa pun. Wa tahhir baiti, dan bersihkanlah rumah aku, jaga kebersihan. Untuk siapa? Untuk orang tawaf, untuk orang qaimi, wa ruk'a sujud, untuk orang beribadat, dan rukuk dan sujud. Kemudian wa adzin fin nas, ini ayat kita bagi tahu. Nak selepas bina Kaabah, suruh apa? Laung. Wa adzin fin nas, dia bagi tahu pada semua manusia bil hajj, supaya datang buat haji. Ya'tuka rijan, Allah bagi tahu pada Nabi Ibrahim, nescaya manusia akan datang pada kamu rijalan, cara berjalan, wa ala kulli dhamirin, nescaya mereka datang pada kamu dengan cara berjalan, dia juga dengan kenderaan, kulli dhamirin, dengan unta kamu. Ya'tina min kulli fajjin amik, manusia akan datang daripada segenap penjuru, daripada segenap penjuru. Nabi Ibrahim seorang masa tu dengan Nabi Ismail, kita kata tak ada orang mengalami dakwah di Iraq dak berpuluh tahun, dak jumpa berhujah dengan macam cara, tak ada orang beriman. Sekarang ni tak ada orang suruh laung, manusia akan datang, tak nak bagi. Tak nak bagi tahu kau perintah dia masuk dalam hati kita, besarnya perintah. Sebab tu Nabi Ibrahim minta Allah SWT tunjukkan bagaimana boleh menghidupkan sesuatu yang mati, kan, untuk legakan perasaan. Dia dirakyatkan dalam Quran sebagai panduan pada kita. Ni Allah Taala bagi kepada Nabi Ibrahim. Orang tak ada. Allah Taala bagi, kamu bagi tahu pada semua manusia untuk datang buat haji, dan secara mereka akan datang dengan cara berjalan dengan naik unta daripada segenap penjuru. Jadi kita boleh tengok siapa hari kiamat, siapa zaman kita ni. 10 malam terakhir ni penuh orang condong, hati manusia condong nak pergi ke Mekah. Dan tujuan dia liya syahadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan perkara-perkara yang akan bagi manfaat untuk mereka, manfaat untuk iman mereka, untuk amal soleh mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan supaya mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala fi ayyam ma'lumat, pada hari-hari yang maklum, hari-hari haji. Dia tengok berzikir atas rasa apa? Ala ma razaqahum, tengok di atas apa yang telah Allah telah bagi rezeki pada mereka, min bahimatil an'am, daripada binatang al-an'am. Tengok kan, haji dengan binatang al-an'am ni tak boleh nak pisah dengan hadiyu wal qala'id, nak pisah. Ni pun haji. Sebab tu orang satu-satunya ibadat dia kena ada binatang korban. Buat raya haji tu kan dia kena korban, kan? Korban. Ibadat haji itu termasuk hari raya haji, korban. Mana raya haji, ibadat haji tak boleh pisah dengan korban. Dia korban al-an'am. Dan kita tahu ke hubungan kita dengan al-an'am ke mana? Sebab tu kemuncaan ibadat haji suasana akhirat, korban ni taslim pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sempurna ibadat. Haji ni gambar muka dia maksudnya tentang kiamat. Dan korban ni, binatang korban ni kemudian mana taslim pada Allah SWT. Apa ya ke bawa binatang korban daripada Madinah, Nabi daripada sahabat, orang daripada Yaman, bawa binatang korban. Binatang korban itu sendiri dah taslim pada Allah SWT. Dia bagi kesan pada jiwa manusia, pada jiwa manusia. Dia benda ni kekal, cuma ditahrih. Dan orang Mekah rosak, kan, binatang korban tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh naik, itu. Tapi kekal ada. Jadi Allah Taala betulkan dalam surah ni supaya mereka menyaksikan perkara-perkara yang bagi manfaat pada mereka, manfaat pada mereka. Berjumpa dengan orang Islam semua ni, boleh tengok gambar suasana hari akhirat. Ini manfaat untuk mereka, dan mereka dapat melakukan perniagaan, manfaat mereka semua boleh. Kita faham umum. Dan wa yadhkuru ismallah, hendaklah dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir pula, tengok, pada hari haji ni. Kerana apa? Kerana telah Allah Taala bagi rezeki pada mereka di kalangan binatang al-an'am, min bahimatil an'am. Zikrullah dengan al-an'am. Zikir dengan perasaan apa? Allah, kerana Allah Taala telah bagi rezeki pada makanan dan nikmat makanan yang besar. Kemudian al-an'am yang taslim pada Allah ni kemuncaan. Kita bagi tahu dalam Quran biasa, kan? Al-aman wat ta'am. Dia makanan ni tanda kebesaran Allah. Doa Nabi ajarkan, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani bighairi halin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa dia makan kemudian baca
Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang bagi aku makan bukan dengan helah aku, bukan dengan kekuatan aku, maka diampunkan dosa-dosa dia. Mana makannya itu tanda kebesaran Allah, tanda kelemahan kita. Kita nak tahu lemah sama mana kita kan tengok makannya. Tengok makannya. Nak tahu kebesaran tengok makannya kita. Makannya daripada Allah. Allah tidak berhajat pada makannya. Dan kita sangat berhajat. Sepatutnya kita kena rasa berhajat pada Allah lebih daripada makannya. Sebab makannya tanda kelemahan kita. Bapaknya kayak Al-An'am ni, dia makannya kita, dia minumnya kita. Dia juga simbol taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibadah haji. Maka berzikirlah, Allah Taala bagi tahu, hendaklah satu orang yang melakukan haji ni berzikir, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari haji, sibuk dengan perkara ni. Alama kerana Allah Taala telah bagi rezeki pada mereka. Kerana rezeki yang Allah Taala bagi pada kita. Kerana makannya yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Betapa kita sangat berhajat. Dia sebut Al-An'am supaya kita ingat taslim pada Allah SWT. Fakulu minha, tengok niat haji, sebut makan. Sebut makan, haji. Zikir makan, Al-An'am. Fakulu minha, makanlah daripada Al-An'am tu. Wa at'imul ba'isal faqir, dia bagilah jamu makanlah pada orang fakir miskin. Orang jahiliah rasa kan binatang tak boleh makan. Sebab tu Nabi kan semulih Nabi makan belakang, ambil sebahagian. Dari riwayat kan bahawa 80 ekor. Nabi telah semulih. Dia setiap tu Nabi ambil belakang, makan belakang. Nak batalkan adat jahiliah yang telah merosakkan agama ni, bid'ah yang dibuat kan. Binatang korban ni tak layak, tak boleh makan, haram makan. Nabi makan. Dan Nabi makan masa di Mekah lagi. Surah Al-An'am kan di Mekah lagi. Surah apa dia? Surah A'raf di Mekah lagi turun berkenaan dengan halal. Orang Mekah masa tu haram. Kita bagi tahu dakwah Nabi ni bukan dengan cara Nabi, bukan dengan apa dia? Bukan dengan bijak Nabi, dah wahyu Allah SWT. Manhaj dakwah tu. Kalau ikut cara kita kepala kita kan, fi waqi' yang kita imani tu, maknanya di Mekah ni tak sesuai. Mana orang Mekah royak haram, tapi bila perintah Allah, bukan lagu ni sebenar-sebenar, Nabi kena royak je. Di Mekah lagi. Tak. Tawah boleh daripada pakaian Quraisy. Tak. Dia juga binatang-binatang korban ni boleh makan. Di Mekah lagi. Allah Taala suruh makan. Tapi masa musim haji ni, sebab benda ni dah tersebar dah. Sebab tu Nabi makan pada musim haji tu. Sebab haji kan semua mari. Dan Nabi tunjuk. Dia ketika ni masih lagi orang Islam pun dia rasa binatang korban ni binatang suci, tak boleh naik. Nabi tengok satu orang ke tak, dia agak binatang korban dia. Nabi kata bawa tak naik. Maka dia bagi kepada Nabi, ya Rasulullah, hadiyu. Dia kata kepada Nabi, ini binatang korban. Nabi kata naiklah. Dia kata, ya Rasulullah, ini binatang korban ni. Tengok. Nabi kata naik, bawa tak naik? Naiklah. Dia nak pergi ke Mekah daripada Madinah, jalan kaki, tak naik. Nabi kata bawa tak naik. Dia kata binatang korban. Nabi kata naik. Binatang korban ya Rasulullah. Naiklah. Dia kata binatang korban. Nabi kata waihak, silakamu, bawa tak naik. Nabi kata, sebab dah melesak dah dari dia. Dia binatang korban ni tak boleh naik. Tak suci. Tak. Seperti kita ke tak? Daging ke apa? Tulis gebel ke? Apa dia? Ngekah ke? Tulis-tulis. Lagu mana ustaz tu tulis? Soalan tiap-tiap tahu. Tulis. Boleh tahu dia tu siapa ke? Boleh ke apa? Kena tanah ke lagu mana? Sebab rasa suci. Sebab ni ngekah ni. Kebiasaan ni. Ni gebel ke? Biasa. Tak. Benda gitu dia besar ke? Sebenarnya besarnya apa dia? Sebenarnya besar dalam boleh haram tu. Tak boleh haram. Tak, binatang korban tu tak boleh ganggu. Hak tu tak besar pula. Sepatutnya kita masuk boleh syariat nak lah ke mana? Bila masuk je boleh haram ke tak balah. Lepas tu binatang-binatang korban ni tak selamat belaka. Tak. Kalau dia curi kita pun ada etika. Binatang korban ni orang tak curi. Sebab apa ni boleh haram? Ni binatang korban. Nak lagu tu sebenarnya. Nak lagu. Jahiliah ke gitu ke? Tak. Bila masuk boleh haram, bila tahu binatang ni ada tanda untuk korban, tak, perompak-perompak pun tak apa. Punya etika jahiliah tu. Tahap tu. Kita tu tak ada gapo. Tak curi. Lembu rebel pun curi juga. Ada peluang. Sebab apa? Sebab tak ada kebesaran. Boleh haram tak ada kebesaran, dan binatang korban pun tak ada kebesaran. Tapi dengan cara betul. Dan ni Allah Taala besarnya. Binatang korban disebutkan, Al-An'am disebutkan, bahawa supaya belajar dengan binatang ni. Belajar di mana? Taslim pada tuan dia.
Oleh kerana tu dia bagi makan, bagi keamanan pada dia, asas basic ya. Tak, maka dia serah diri pada Tuhan ke apa? Bagi leher pada Tuhan dia. Bagi tekak taslim pada Tuhan dia. Sebab tu Allah telah gandakan ibadatnya cukup sempurna. Dia makan dia taslim pada Allah, pada Tuhan dia. Dia Allah bagi makannya pada kita, bagi rezeki pada kita. Tapi kita tak asyik tunduk. Sebab tu sebenarnya tidak tasawur orang yang melakukan haji ni tidak taslim pada Allah. Malaikat dia tak payah gapo dia haji. Balik haji jadi bersapala kerana betul haji dah. Kerana jadi tak haji. Dia sepatut balik haji taslim pada Allah, tunduk, makin tunduk pada Allah SWT. Summal yaqdu tafathahum. Wal yufu nudurahum wal yatawfu bil bait. Kemudian ni sambungnya daripada ayat haji sebelum ni. Mana ni lepas rebel kan, lepas korban ke tak? Maka bolehlah dia nak potong rambut dia, tahallul. Dia sempurnakanlah nazar-nazar dia. Summa wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaf dia sa'i, kemudian selesai. Dzalika wa man yu'azim hurumatillah. Itulah orang yang mana yang membesarkan hurumatillah, perintah-perintah Allah SWT, ataupun benda yang diharamkan oleh Allah SWT, boleh-boleh haram, binatang-binatang korban. Itulah orang yang mana mengagungkan benda yang Allah SWT agungkan. Wa huwa khairun lahu, itulah yang lebih baik untuk dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa uhillat lakumul an'am, tengok dihalalkan untuk kamu binatang al-an. Illa ma dihalalkan. Bawa sebut halal, benda ni berat kan? Sebab kena penangnya daripada bid'ah yang dia buat ke, sehingga haram mereka katakan binatang korban ni haram. Jadi mari ayat wa uhillat, dihalalkan untuk kamu al-an'am. Kena Allah Taala kena sebut kan. Turun ayat. Sebab nak baca pada semua kabilah-kabilah Arab ni yang mereka beranggapan bahawa binatang korban ni haram. Ini untuk Allah ni. Tak boleh naik, susu dia tak boleh ambil, sembelih tak boleh makan. Ini untuk Allah, khalis untuk Allah. Illa ma yutla alaikum, melainkan apa yang dibaca pada kamu sebelum ni. Yang disembelih bukan kerana Allah, yang mampu kau dia. Maka fajtanibur rijsa minal awthan, Allah kata, maka jauhilah daripada najis, gapo dia, kesyirikan ni, daripada ausan. Kamu duk sembelihkan binatang ni kerana berhala-berhala ni. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah daripada dusta, saksi palsu. Hunafa lillah, hunafa, hanif, kerana Allah semata-mata, condong ke arah kebaikan kerana Allah, jauh daripada batil kerana Allah, tu hunafa. Ghairu musyrikin bih, tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusyrik billah, siapa dia syirik dengan Allah, ni jiwa orang syirik dengan Allah ni, fa ka'annama kharra minas sama', seperti mana satu orang yang mana jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung, atau tahwi, ataupun dibawa oleh angin di tempat yang sangat jauh. Ini jiwa orang yang mana syirik dengan Allah. Jiwa dia bukan kuat, jiwa yang sangat lemah. Ini Allah Taala bagi. Orang yang mana syirik dengan Allah ni, dia tak ada gantung yang kuat sebenar. Gambaran dia, jiwa dia lagu mana? Seperti mana satu orang yang jatuh daripada tempat yang tinggi, disambar oleh burung, ataupun dilepar oleh angin tempat yang jauh. Tak ada pak megang. Hidup dalam gapa kita bagi tahu. Tak ada pak megang. Sebab tu dia lemah, sebab tu dia bunuh diri. Orang kau ni kan, tekan sikit bunuh diri, tekan sikit bunuh diri. Sebab dia tidak dapat megang. Sekali lagi, zalika, demikian itu Allah bagi tahu yang mana hunafa lillah, tidak syirik dengan Allah SWT ini. Zalika wa man yu'azim sya'i, demikian itu orang yang mana membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu termasuk orang yang mana hati dia penuh dengan takwa. Dzalik lakum fiha, bagi kamu, tengok, pada binatang korban, pada an'am, manafi', ada manfaat, ila ajalin musamma, untuk satu tempoh yang telah ditentukan. Summa mahilluha, kemudian lakum fiha, bagi kamu pada binatang ternakan, pada binatang al-an'am tu nak pergi buat haji tu, manafi', kamu boleh ambil manfaat. Nak pergi buat haji ni, boleh naik unta tu, boleh naik susu dia, kalau ada susu boleh ambil susu dia untuk satu tempoh. Summa mahilluha ila al-bait, kemudian sesudah dia tempat sembelih dia lah di Baitul Atiq, di tanah haram,
likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum. Bagi setiap umat ni ada cara syariat yang telah ditentukan, seperti mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dan tujuan dia apa dia? Liyadhkuru ismallah, untuk zikir pada Allah SWT. Tengok, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kerana Allah Taala telah bagi rezeki pada mereka daripada al-an'am. Sebut kamu tak tinggal ni. Fa ilahukum ilahun wahid, maka ilah kamu ilah yang satu. Tengok, zikir pada Allah SWT di atas Allah Taala bagi rezeki pada kita, makanan kita al-an'am. Lepas tu fa ilahukum digabung al-an'am dengan ilah, dengan Tuhan. Supaya kita belajar ni. Yang bagi rezeki pada makanan kepada Allah, dia belajar atas dia. Allah yang bagi rezeki pada kamu, seperti mana kamu bagi rezeki pada binatang alaan, dia tunduk pada kamu, maka kamu ni yang bagi rezeki pada kamu siapa? Dia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tepat berkata kamu tidak ada malaikat Allah, maka fa ilahukum ilahun wahid, maka ilah kamu adalah ilah yang satu. Falahu aslimu, tengok kata, maka hanya pada dia hendaklah kamu serah diri. Tak digadingkan dari satu ayat Al-An'am. Seperti mana binatang ternak kena serah diri pada kamu, tak, sehingga bila kamu nak leher dia dia serah. Maka begitu juga hanya pada Allah Tuhan kamu, tempat bergantung kamu yang sebenar-benar, hendaklah kamu serah diri pada dia, pada Allah SWT. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, dan bagi berita gembira kepada al-mukhbitin. Al-mukhbitin ni apa dia? Orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mana tenang ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Sini atau alladzina idza dzikirallah, orang yang mana bila sebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati dia. Wasabirina ala ma asabahum, dia sabar bila mari musibah yang menimpa dia. Wal muqimis salah, dia mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Begitu juga wal budna, ni sebut secara khusus lagi wal budna. Al-An'am ni apa dia Allah sebut dalam Al-Quran ni? Unta pula. Sebab tu ajib, sebab tu Al-An'am ni jamak bagi An-Na'am. Dia An-Na'am sebenarnya unta ya. Mana Allah Taala panggil Al-An'am ni samaniyat azwaj, lapan pasal kan. Lembu sepasal, unta sepasal, kambing sepasal, biri sepasal. Ini Al-An'am. Dia jamak dia Al-An'am. Dia punya mufrad dia, mufrad dia An-Na'amu. An-Na'amu, jadi lembu An-Na'amu tau. Lembu orang Arab tak panggil An-Na'amu. Orang tak panggil biri, kambing, An-Na'amu tak panggil. An-Na'amu ni hanya khusus untuk unta. Unta ni ajib. Tak. Jadi Allah SWT namakan lembu, kambing, biri ni dari sudut semua sekali Al-An'am. Tapi kalau mufrad dia untuk unta saja. Unta saja. Sebab apa nak, mana dalam An'am ni khusus sekali unta. Sebab unta lah paling zahir sekali taslim. Sebab tu tengok orang sembelih unta lagu mana. Dan ni Allah Taala cerita tentang unta ni. Wal budna, Allah Taala bagi tahu, dan unta ni ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikan dia ni unta ni bagi kamu termasuk sya'airillah. Tengok, termasuk syiar Allah SWT. Unta tu sendiri. Syiar ni seperti mana Arafah, Muzdalifah, seperti mana Kaabah, seperti mana tempat-tempat haji. Ini tempat-tempat syiar Allah SWT, sembahyang. Maka unta pun Allah kami wal budna, dia sebut wal budna. Tak ada kata waja'alna al budna lakum. Dak, Allah tidak kata kami jadikan unta. Dak. Dan unta Allah sebut tu. Dan unta kami jadikan dia ni lakum, bagi kamu, min sya'airillah, di antara tanda syiar Allah SWT. Untuk kamu, fiha khair, bagi pada unta ni ada kebaikan yang sangat banyak untuk kamu boleh belajar. Belajar apa dia? Ada belajar untuk taslim pada Allah SWT. Maka fadhkuru ismallah 'alaiha sawaf. Maka sebutlah nama Allah masa nak sembelih dia, 'alaiha sawaf. Tengok, apa sawaf? Sawaf ni apa dia? Ketika mana dia duduk berdiri, kaki dia ada kena ikat kan? Kaki depan, kaki depan, kaki belakang. Bak unta ni sembelih bukan separuh lembu kita perebah. Tak, kita sembelih kan? Unta tak, unta nah cocok sini. Tikar dia biar. Tengok. Bukan dia kepala bukan gelepar gitu, dah. Dia biar. Cuma mulut dia kena ikat. Ikat. Tengok dia
taslim pada tuan dia. Taslim. Allah Ta'ala kata fadhkurun, sebut khusus sembelih unta ni. Haji. Taslim pada Allah SWT. Supaya kita belajar daripada pada unta. Fadhkur, maka sebutlah nama Allah ketika kamu nak tikar. Dan nahr, dipanggil nahr tu, dipanggil hari nahri tu. Dia, hari korban pun dipanggil hari ni. Sebut unta juga. Bukan hari zabah. Lembu kami kita sembelih dipanggil. Unta tak sembelih. Nahr. Fa idza wajabat junubuha, maka bila dia sudah rebah, mati, tak, maka fakulu minha, makanlah. Wa atimul qani'a wal mu'tar, bagilah jamulah makan. Maka jamulah makan al-qani' wal mu'tar, bagilah makan pada orang yang minta dan orang yang mana, orang yang tidak minta, bagi belakang. Mana bagilah pada orang miskin dan bagilah pada orang kaya. Ni sebab tu daging kurban boleh bagi belakang. Ni ayat dia. Kadzalika sakharnaha lakum, demikianlah kami telah tundukkan dia pada kamu. Allah, kami telah tunduk. Dia utah ni besar. Utah kita tengok tu, utah mai sini sebelah tu, mai macam sini tu, utah kampung tu, sebab pebiri pak kita tu. Nu utah negara Arab. Besar-besar tu. Besar utah. Tak. Utah tu kalau tengok sebelah lagi tengok. Dia besar ke mai, tapi taslim. Tak tikar. Dua tempat dia dah relax, tubik darah pun sehingga dia rebah. Dia rebah. Taslim pada Tuhan dia. Tak suruh kita belajar. Dia orang haji king. Ni haji. Haji taslim pada Allah. Sama mana taslim pada Allah? Seperti mana taslim binatang ni pada Tuhan dia. Tuhan dia tu kamu dah bawa ni binatang korban. Hadiun bawa binatang korban. Demikianlah kami telah tundukkan dia pada kamu, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah SWT dengan ketaatan. La yanalullah, Allah SWT tidak akan dapat daripada daging-dagingnya, wala bukan dengan darah-darah. Allah Taala tidak perlukan semua tu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang Allah dapat daripada kamu apa? Allah Taala nak daripada kamu takwa kamu tu. Takwa kamu tu dari korban. Kadzalika sakharaha lakum, demikianlah sekali lagi Allah telah tundukkan binatang korban ni pada kamu. Kemudian litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu membesarkan Allah. Itu bergaya tu. Litukabbirullaha ala, sebab tu kamu, untuk kamu besarkan Allah SWT, kerana Allah Taala bagi hidayah kepada kamu. Wa basyiril muhsinin, dan berita gembira kepada orang yang muhsinin, yakin hari berjumpa dengan Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, ini janji Allah. Allah SWT akan bela orang mukmin. Tengok, innallaha yudafi'u wa innallaha la yuhibbu, dia Allah Taala tidak suka pada orang yang khianat, lagi derhaka. Udzina lil ladzi, ayat ni tu. Ayat ni tu di Mekah lagi. Ketika mana hijrah. Ayat ni kan tu kan. Berkenaan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dia keluar daripada Nabi, daripada Mekah kan. Abu Bakar kata binasa dari Mekah ni. Mereka telah halau Nabi mereka. Tak, maka uzina tu ayat uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum, maka Abu Bakar kata aku tahu dah lepas ni perang. Lepas ni akan berlaku perang. Diizinkan untuk orang yang mana diperangi untuk berperang. Uzina lil ladzina yuqatalu nabi annahum zulimu, diizinkan untuk orang yang mana diperangi untuk mereka berperang balah kerana mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah untuk bantu mereka benar-benar berkuasa. Siapa dia ni yang diizinkan? Alladzina ukhriju min diyarihim bighayri haq, orang yang mana dihalau daripada tanah air mereka tanpa hak. Illa an yaqulu rabbunallah, mereka dihalau semata-mata kerana mereka kata rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah, kita hanya ikut Allah. Ni ashabul kahfi, rabbunallah, bukan senang kata rabbunallah ni, kerana dikeluarkan daripada rumah mereka, dirapah harta-harta mereka ni. Tuan, sebab tu kita kena faham wakil dia ni ayat ni. Sebab tu kalau kata rabbunallah, kita pun kata rabbunallah kita, sebab Abu Bakar je Abu Bakar rabbunallah kita, dak mauqif tu tak serupa tu. Ini mereka ni dihalau daripada tanah air mereka, diperangi semata-mata kerana mereka kata rabbunallah, nak ikut Allah kan. Dan nak ajak orang supaya ikut Allah SWT. Dan Allah ni Tuhan yang sebenar. Walaula dafa'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'din lahum, Allah Taala, kalau dah tidak kerana Allah yang apa menjadi pahala manusia.
sebahagian mereka pada sebahagian yang lain. Allah ada, maka lahuddimat sawa. Nascaya Allah Ta'ala begitu lama dah akan binasa as-sawa, tempat ibadat, as-sawami wa biya wa salawat wa masajid. Ini nama-nama tempat ibadat, tempat ibadat sawami, tempat ibadat ahlul kitab Yahudin. Sawami tempat ibadat Nasara, wa biya pun ni nama-nama tempat ibadat ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Sawami wa biya wa salawat, tempat sembahyang, wa masajid, ni istilah orang Islam yang mana yuzkaru fiha ismullah, dalam itu hanya disebut nama Allah SWT banyak-banyak. Wala yansuranna Allahu man yansuruh, pasti Allah Taala akan tolong orang yang tolong dia, yang tolong agama dia. Pasti Allah Taala akan tolong orang yang mana tolong agama dia. Wala yansurunna Allahu man, ni takkid lam lagi dak fa'il mudhari' kan, nun takkid, nun taukid. Pasti Allah Taala akan tolong orang yang mana tolong agama. Innallaha, dia Allah ni lagu mana, qawiyyun aziz, maha perkasa. Dia orang ni lagu mana, alladzina imakkannahum, orang yang mana kami kukuhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ni. Sifat dia. Orang ni lagu mana ni? Maka aqamus salah, dia akan mendirikan sembahyang, dia menegakkan sembahyang seperti mana Allah Taala perintah. Wa atuz zakah, dia mengeluarkan zakat ni. Wa amaru bil ma'ruf, dia tegak amar ma'ruf dan nahi munkar. Walillahi akibatul umur, dia kesudahan yang baik, dan semua urusan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in yukadzibuka, sekiranya mereka mendustai kamu, faqad kadzabatna, ni kembali pada orang Arab yang masih menentang lagi, yang masih menentang ayat. Wa in yukadzibuka, sekiranya mereka mendustai kamu, maka orang sebelum mereka pun telah mendustai, umat sebelum ni pun telah mendustai kaum mereka, seperti mana kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, begitu kaum Ibrahim, kaum Lut, wa ashabu Madian, kaum Syuaib, wa kudziba Musa, begitu Nabi Musa telah didustai. Fa amlaitu lil kafirin, maka aku bagi tahu kepada orang yang menentang itu. Summa akhadtum, kemudian aku hukum mereka. Maka bagaimana dahsyatnya nakir azab aku. Fa ka'ayyin min qaryatin ahlakna, banyak negeri-negeri Allah Taala bagi tahu kami telah binasakan kerana mereka telah buat zalim. Fa hiya khawiyatun, mereka telah binasa negeri mereka. Dan wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid, dan negeri mereka telah binasa, dan telaga-telaga semua air semua tala belakang. Mu'attalah ni tala, mu'attalah terbiar. Kamu boleh tengok semua yang terbiar, dan istana-istana yang kukuh ni terbiar. Afalam yasiru fil ardh, mereka tidak berjalan kan ni orang yang masih lagi menentang Nabi, baik di Madinah baik di Mekah. Afalam yasiru, mereka tidak berjalan kan di atas muka bumi ni. Fatakunu lahum qulub, maka kalau mereka ada hati ni, yaqiluna biha, dapat memahami, aw adhanun, atau telinga dapat faham. Fa innaha la ta'mal absar, tapi sebenarnya yang buta bukan mata, walakin ta'mal qulub, yang buta sebenarnya mata hati yang berada di dada. Wa yasta'jilunaka bil adab, mereka minta disegerakan azab. Wala yukhlifullahu, dan Allah SWT tidak pernah mungkiri janji dia. Wa inna yawman 'inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan. Ni dalil ni, satu hari akhirat ni. Wa inna yawm, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan kamu, ka'alfi sanati mimma ta'udun, 1000 tahun, 1000 tahun mengikut perkiraan kamu. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Allahu akbar. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha, sekali lagi Allah bagi berapa banyak negeri yang aku binasa ya. Allah bagi tahu sebelum tu amlaytu laha, aku bagi tempoh. Nabi Nuh, kaum dia Allah bagi tahu 950 tahun. Nabi Hud, Nabi Saleh. Jadi sekarang ni giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sabar. Sabar. Orang mukmin pun kena sabar, dai pun kena sabar. Dia bagi peluang pada manusia. Ni Allah ulai berkali-kali, wakai berapa banyak negeri yang kami binasa tu, amlai tu kami bagi tempoh pada dia. Wa hiya zalimatun, sedangkan dia melakukan kezaliman. Bila sampai satu tahap, sunnah ni tak akan berubah. Kezaliman dia, Rasul telah mari bagi tahu, dia tolak juga, kebenaran dia jelas juga. Maka sampai satu tahap, Nabi Nuh sampai satu tahap tu 950 tahun tu, generasi demi generasi. Summa akhadtuha, kemudian aku tangkap dia, aku hukum dia. Wa ilayyal masir, dan kepada aku semua akan dikembalikan. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum, qul katakanlah wahai manusia, innama ana lakum, sebenarnya tugas aku ni bagi kamu, untuk kamu, nadhirun mubin, pemberi peringatan yang nyata. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tengok ikut wahyu kan, dia jadi bina lagi. Ni sebab tu minhaj nubuwah ni. Sebab tu Nabi ni bukan kuasa, bukan kerajaan, dipanggil nubuwah. Lepas tu pengganti Nabi ala minhaj nubuwah.
Ana minha nubuwah. Ini nubuwah semua. Dia akhir kan Nabi bagi tahu adalah hadis kan janji Allah Nabi daripada Nabi dah. Akhir ni akan kembali semula pengganti di atas minhaj nubuwah. Nubuwah. Dia tentu dah nak kembali ni kena buat kerja nubuwah dulu. Dan nubuwah ni sebagaimana kita belajar dia ada sebab dia bina atas dasar gapo dulu. Seperti mana kita belajar 80 ni surah kan. Gapo dia kita nampak? Allah akhirat Allah. Dan juga perintah-perintah Allah tegak. Kalau zaman kita ni kan semua ni. Tapi mula di mana kita nak mula dulu? Kita belajar. Sebab tu kita baca surah Nur sebelum ni kan tak? Tengok surah Nur sekarang kan baru 100 yang ke berapa? 102 kan. Sebab tu kita kena faham dengan masyarakat kita ni. Sebab tu kita jangan gaduh sebut benda-benda lagu ni dulu. Kita nak jadi fitnah, tak selesai masalah. Sebab tidak ada istidak ni. Sebab tu tak ada guna. Bila Allah di akhirat tidak ada dalam hati, maka tak ada guna sebut benda lagu. Jadi balah. Tambah-tambah lagi kita pula ulama-ulama maksud ada. Tak. Dia pandai kat dia sekarang fiqh ke tak? Pandai dengan fiqh ke? Kita ilmu fiqh bahaya. Sebab kalau kita faham perintah saja, tak faham tetap pemerintah apa yang perintah tu Allah Subhanahu taala. Bahaya. Dia ilmu agama ni dia ada dua. Satu perintah Allah Subhanahu taala. Dipanggil fiqh ke apa ke? Ni perintah Allah Subhanahu taala. Maha hebat ni, tapi tetap Allah tak jelas. Tetap tuai dia. Maka orang yang maha ni dengan Allah dia tak jelas, sedangkan ni perintah Allah. Maka dia faham tu lebih faqih lagi daripada tetap Allah Subhanahu taala. Maka dia buat tak kerana dia maha yang sangat ke tak? Tak laksana pun tak apa. Tak laksana tak apa. Lagu ni tak apa, lagu ni tak apa. Semua tak apa. Dia maha yang sangat. Semua tak apa. Sebab tu dia kena dia sebelum nak kacau fiqh dia kena jelas tentang Allah dulu, kebesaran Allah. Biar dia kacau dalam keadaan takut. Takut pada Allah. Siap perkataan dia takut. Seperti para sahabat sekarang. Para sahabat. Tabi'in kan tengok Sa'id bin Musayyab ke semua tabi'in dia bagi tahu kalau kami tanya masalah fiqh dengan sahabat ada, semua tak saya jawab. Semua kata mungkin tanya dia tu, tanya dia ni. Semua masing-masing nak pelepah diri. Tak si kecek. Sebab tu sahabat besar kita ada Zubair bin Awam ni orang besar-besar kan. Zubair bagi tahu semua tepat sebab aku masuk Islam aku bersama Nabi semua. Tapi tak berani nak kecek apa. Aku dengar Nabi bagi tahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Tak siapa dia kecek tak guna nama Nabi dengan cara dusta, tak, maka dia telah siap ke tempat dia dari neraka. Maka dia kata aku lupa, aku takut. Tak. Dia ingat Nabi rupanya orang lain. Jadi kerana warak mereka, takut mereka. Dia kena ada benda ni dulu. Sebab tu dia boleh sesat. Kalau tidak tak sesat. Rokok tak sesat. Rokok lagu mana kita kata tak sibuk kau? Makruh ya. Tak. Jadi bala tak sesat. Dia tengok keadaan orang, bagaimana orang manipulasi, bagaimana syarikat itu manipulasi orang, bagaimana kerugian pada umat ni. Tak. Dia tak peduli dah. Kalau otak fiqh dia tak faham benda ni, tak peduli. Dia tidak ada kefahaman. Dia kerosak kan. Pernah telah merosak kan cara hidup orang. Tapi bila dia jelas tentang Allah SWT, Allah Ta'ala tidak suka perkara sia-sia. Dia nak usul atas semaya dia. Allah Ta'ala beritahu orang semaya molek ni qad aflahal alladhina fi salatihim khashin walladhina anil lagwi mu'ridun. Sifat orang mukmin. Maka dia selesai. Benda-benda khopih lagu ni kan selesai. Kalau tidak kita nak main balas lagi ni kan. Soalan mari jumpa kita kan. Ustaz nak pergi tengok bola ni boleh jamak tak? Tak. Tengok gapo dia konsert ni gapo tak kira boleh jamak tak kita ni? Soalan lagu ni. Soalan dia tu masalah dah. Kita nak ayat masalah. Sebab kita duduk pergi Guyana ke tak? Tak tatu ni. Nak ayat tatu tu masalah dah. Dia betul-betulnya kata ni Islam. Ni Islam. Tak. Buka bahu tengok tunjuk tatu kiri kanan. Ni Islam dia. Boleh betul. Kita satu salah dah. Tak boleh. Kejutan bagi dia. Tidak ada istiadat. Sebab tu dia tak boleh kecek benda lah tu. Kalau kita kata tak boleh benda ni haram, dia tengok atas bawah kita ni. Ni mari mana ni? Mari mana? Ustaz-ustaz semua tak ayat belakang sini ni. Tak ayat belakang sini. Mari mana ni sini? Jadi balah. Sebab tu dia kena kecek tentang Allah akhirat. Lepas tu Nabi SAW mula dia tahu kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat ni Rasulullah SAW. Mula dia malu. Mula pakai lengan panjang dah. Tak tubik dah. Kasih macam tutup rapat. Mula dia akan malu dia. Dia kita tengok dah orang lagu ni. Dia Guyana sendiri. Mana-mana jelas tentang agama dah. Dia tutup. Dia tak zahirkan.
Tak pakai baju lengan panjang. Kita tanya buat apa pakai baju lengan panjang? Rupanya tatu penuh sini. Boleh bitai juga. Tapi dia faham dah benda tu salah. Dia tak sahih. Tapi hok Tamadan ni dia ingat tu agama. Tak agama. Bahkan hok Kristian tu kalau masuk Islam ke tak? Di antara perkara mula-mula dia buat, yang gitu kan tatu. Dulu salib. Bila masuk Islam tak boleh bitai. Tak boleh bitai. Dia faham lagu tu. Qul ya ayyuhan nas innama falladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Adapun orang yang mana beriman dapat amal soleh dan bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Walladzina sa'u fi ayatina, ni jaminan daripada, tengok surah ni, jaminan daripada Allah. Jaminan ke apa? Bantuan Allah pasti. Pada orang yang tolong agama Allah Taala akan tolong. Dia orang yang menentang Allah pasti akan binasa. Surah ni kan sekali kita tengok kan, jangan salah letak kan. Siapa dia tolong agama Allah Taala akan tolong. Siapa dia takut Allah tak tolong dia, terang sekali. Putus. Guna asbab-asbab. Ambil semua asbab-asbab yang menyebabkan Allah Taala tolong dia, dia putus dengan semua asbab selain daripada Allah. Sini jaminnya walladzina sa'u, orang yang mana menentang perintah-perintah kami, orang kafir. Mu'ajizin, mereka akan lemah, akan dikalahkan. Dan ulaika ashabul jahim, itulah pemilik neraka jahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna. Ini pun di antara ayat yang muskil. Dari surah Haji ni dua ayat. Ayat yang kita baca pagi tadi dan ni ayat 52 ni. Kami tidak utuskan mana-mana rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Allah nak bagi tahu wala nabi, begitu kan? Kami tidak utus mana-mana nabi sebelum kamu. Mereka idza tamanna, bila mereka bercita-cita, maka alqa syaitanu fi umniyah, maka syaitan pun akan ganggu apa yang mereka cita-cita. Idza tamanna, bila tengok terjemahan tu. Dia terjemah lagu mana? Kita tak tengok. Tapi biasanya terjemahan semua kitab tafsir dalam bahasa Arab. Kami tidak utus mana-mana rasul, mana-mana nabi sebelum kamu wahai mereka, bila mereka idza tamanna ni mana qaraah, bila mereka baca wahyu, nak ajar umat ni baca wahyu, baca ayat Quran, alqa syaitanu fi umniyati, maka syaitan pun akan ganggu, syaitan akan campurkan, ganggu wahyu tu sehingga jadi salah. Sama ada kefahaman dia atau bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya cik. Macam mana dia boleh terjemahkan lagu tu? Tamanna dengan mana? Baca. Lalu fa yansakhallahu ma yulqi syaitan. Kemudian Allah Taala akan hapuskan apa yang dilepak oleh syaitan. Mana syaitan ni boleh ganggu ketika nama Nabi baca Quran pada agama, syaitan boleh ganggu bacaan Nabi ataupun syaitan boleh ganggu orang dengan Quran ni jadi kefahaman salah. Ini perkara besar ni. Wahyu ni, Nabi sebagai wahyu ni. Kan Allah Taala bagi tahu syaitan ni tak boleh ganggu ke apa dia? Bukan Nabi. Hamba Allah yang mukhlasin. Dia tak ada dah Nabi paling mukhlis lagi, paling mukhlas. Ni boleh ganggu, maksudnya sampai ke wahyu, syaitan boleh ganggu wahyu. Perkara besar. Bahaya tu situ tu sebenarnya. Tapi itulah yang berlaku. Biasa tu gitu kan? Ditukar. Tamanna dengan mana baca? Mana boleh baca? Tamanna ni tamanna. Dalam Quran banyak kali ada dah kan? Tamanna ni bercita-cita. Bercita. Ni Allah Taala bagi tahu kabar. Allah Taala nak bagi tahu ni nak pujuk Nabi ni. Sekarang ni jazbah Nabi, semangat Nabi nak supaya semua orang beriman. Ini keadaan Nabi. Nak semua orang beriman. Itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan Nabi ni kan orang tidak beriman. Ini yang Allah Taala gambar kepada kita. Dan ni Allah Taala bagi tahu kepada Nabi untuk tasliyah Nabi. Allah Taala bagi tahu bukan kamu je yang nak semua orang beriman ni. Dan kita terima zahir dia. Allah Taala bagi tahu kami tidak utuskan sebelum kamu mana-mana rasul, mana-mana nabi, melainkan ke semua mereka tu bercita-cita seperti mana kamu bercita-cita. Bercita-cita gapo dia? Bercita-cita bagaimana semua nabi, Nabi Nuh siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak supaya umat dia beriman belaka. Nabi pun nak supaya umat dia beriman belaka. Kemudian al-qasyaitan ni jumlah mu'taridah. Kita boleh kata al-qasyaitanu fi umniyati. Maka syaitan pun dia ada cita-cita dia juga. Maka dia akan ganggu cita-cita Nabi. Syaitan, semua Nabi dan Nabi kita ni ada cita-cita nak supaya umat dia beriman. Maka Allah Taala bagi tahu syaitan pun ada cita-cita dia nak supaya semua kufur belaka. Ini Allah Taala buat baik. Nabi dia musuh dia. Alqa syaitanu fi umniyatihi.
Maka syaitan pun akan cari jalan dan usaha supaya cita-cita Nabi itu tidak akan berlaku. Kita dah jumpa dah Alqa dalam Quran, bukan lepas Alqa ni. Alqa ni buat cari usaha untuk apa dia, dengan cara terbaik untuk halal kau, untuk dapat kau, tak kira. Syaitan punya Alqa macam mana? Wa Alqa Samiri kan? Tak orang nak guna kan? Samiri pun dia lepak. Kita tanya lepak kan? Dia sebenarnya bukan lepak, maknanya perbuatan Samiri sehingga apa dia? Anak lembu tu tubik suara. Mana dia buat dia olah dengan benda yang sempurna sehingga menarik perhatian orang lah. Maka syaitan pun bagi kalau syaitan Alqa. Kita baca surah apa dia? Surah Nur, surah Nur pula, surah Rum. Tengok surah Rum atau Ankabut? Surah Rum. Surah Rum. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Allah Taala bagi tahu pada Nabi, kamu pun tidak pernah bercita-cita pun sebelum ni, tidak pernah mengharap pun Allah SWT an yulqa ilaikal kitab. Bukan lepas kitab pada Nabi, tak. Terima talaki dengan sempurna. Jadi sini ni Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi, supaya Nabi tasliah untuk Nabi. Kami tidak utuskan sebelum kamu mana-mana rasul, mana-mana nabi, melainkan ke semua mereka tu. Bawa sebut tamanna, tak sebut tamannu jamaknya. Allah nak tak bagi tahu sama yang nabi mana-mana pun. Sebut seorang, ini biasa usul Quran. Sebut seorang rasul, ketika mana jamak disebut seorang rasul. Ketika mana khitab pada seorang disebut jamak. Sebab nak suruh bagi tahu para anbiya semua sama, fikrah mereka sama, mizaj mereka sama, jiwa mereka sama, dakwah mereka sama. Jadi Allah nak begitu, kami tidak utus sebelum kamu mana-mana rasul, mana-mana nabi, melainkan semua mereka bercita-cita kah? Bercita-cita mahzub. Sebab maklum, dah apa mahzub? Maklum cita-cita nabi rasul kah? Semua orang beriman. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Baca dah surah Yusuf. Allah nak bagi tahu manusia tidak akan, kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat ingin supaya mereka beriman belaka. Walau harasta bimu'min. Alqa syaitanu fi umniyati. Ini jumlah lain. Allah Ta'ala bagi tahu syaitan pun akan usaha, syaitan pun ada cita-cita dia juga. Maka dia akan ganggu cita-cita para anbiya semua ni. Cita-cita dia semua manusia derhaka belaka. Tapi Allah Ta'ala baginya fayansakhallahu ma yulqi syaitan. Allah Ta'ala akan hapuskan apa yang diusaha oleh syaitan. Allah Ta'ala bagi tahu dengan hantar rasul, dengan dakwah, dengan usaha yang dibuat oleh Nabi ini, Allah Ta'ala akan hapuskan. Summa yuhkimullahu ayat. Kemudian Allah Ta'ala akan tegakkan hukum dia, perintah dia. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dengan lagu Allah Ta'ala tegakkan, dengan hantar rasul, dengan Nabi sekali dia buat usaha ni. Usaha. Liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatan. Bapa Allah Ta'ala biar syaitan ni, dan Allah Ta'ala bagi tahu surah Sabah kan. Allahu Akbar. Wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu billah yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. Allah Ta'ala bagi tahu wa ma kana lahu alaihim min sultan. Allah Ta'ala bagi tahu ma kana lahu ni apa dia? Allah Ta'ala bagi tahu ma kana lahu, syaitan ni tidak memiliki, iblis ni, syaitan maksudnya sini iblis tidak memiliki alaihim min sultan, tidak memiliki kuasa untuk sesatkan manusia. Allah tak bagi kuasa, melainkan bisikan-bisikan semata. Apa? Allah tak bagi itu illa lina'lama man yu'minu. Kami jadikan syaitan ni sebagai ujian untuk kami dapat zahirkan siapa yang benar-benar beriman dengan hari akhirat, dia siapa yang ragu dengan hari akhirat. Allah Ta'ala guna iblis, tak nak biar ni qanun Allah untuk sesatkan manusia. Allah Ta'ala jadikan iblis ni sebagai alat. Iblis pilih dia dengan pilihan dia. Maka Allah Ta'ala jadikan dia sebagai asbab untuk sesatkan manusia. Untuk sesatkan manusia. Sini Allah Ta'ala bagi tu liyaj'ala ma yulqi syaitan. Allah jadikan apa yang dilepak oleh syaitan, apa yang diajar oleh syaitan, apa yang diberitahu oleh syaitan ni fitnatan, sebagai ujian. Sebagai ujian. Bisikan-bisikan syaitan ni lilladina fi qulubihim marad. Dia orang yang terkesan ni siapa dia? Orang yang mana dalam hati mereka ni ada penyakit. Wal qasiyati qulub. Dia orang yang mana dalam hati dia keras. Orang lagu ni Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala bagi tahu siapa boleh ikut syaitan. Hati lagu mana condong pada syaitan.
Wa innadh zalimin, dan bagi orang yang zalim la fi shiqaqin ba'id, benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Wal ya'lamu alladhi, dia supaya orang yang diberi ilmu ni tahu bahawa annahu al-haqqu min rabbik, bahawa ini kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu yu'minu bih, lalu dia beriman dengan nabi. Wa tukhbita lahu qulubum, lalu hati mereka pun jadi tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha al-hadi alladhina, dan Allah pasti akan bagi hidayah pada orang yang mana nak beriman dengan dia, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin, dan terus menerus Allah tak bagi tahu kafir ini akan berada dalam keraguan tentang hari akhirat, tentang Quran, hatta ta'tiyahumus sa'ah, sehingga datang pada mereka hari kiamat secara tiba-tiba, au ya'tiyahum, ataupun datang azab pada hari yang mana aqim, hari yang tidak ada kebaikan padanya. Hari yang lagu mana? Al-mulku yawma idzin lillah, hari tersebut Allah Ta'ala bagi tahu pemilik dia hanya milik Allah SWT. Raja pada hari tersebut hanya Allah SWT. Yang buat keputusan hanya Allah SWT. Yahkumu bain, dia yang akan buat keputusan di antara manusia. Falladzina amanu, keputusan Allah lagu mana? Tengok bagi tahu dah. Falladzina amanu, orang mana beriman dan beramal soleh, keputusan Allah fi jannatin na'im, dalam syurga na'im. Walladzina kafaru, dia orang yang mana kufur dia wa kadzabu bi ayatina, mendustai perintah-perintah kami, maka faulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang hina. Walladzina hajaru fi sabilillah, orang yang mana hijrah fi sabilillah, orang yang mana walladzina hajaru, orang yang mana hijrah, dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh atau mati ketika mana dia hijrah, la yarzuqannahumullah, pasti Allah Taala akan bagi rezeki pada mereka, rizqan hasanah, rizqan hasanah, hasanah. Wa innallaha lahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki. Allah apa bagi tahu rezeki, sebab ni masih lagi susah ni, hijrah ni masih lagi ditutup, sekarang masih lagi terbuka hijrah. Dia orang bila hijrah ni takut kau tak ada rezeki, tak ada rezeki. Jadi Allah Taala bagi itu, dialah yang bagi rezeki. La yudkhilannahum mudkhalan yardahun, Allah Taala akan tempat masukkan mereka di tempat yang mana dia akan puas hati nanti. Tak bagi tahu. Ini salah uslub untuk bagi tahu syurga. Bila mati nanti, la yudkhilan, Allah Taala akan masukkan mereka mana? Mudkhalan, tempat yang mana yardahun, dia akan puas hati. Puas hati. Wa innallaha la alimun halim, dan Allah ni Maha mengetahui, Maha sabar. Dzalika, demikian itu. Dzalika ni kembali pada mana? Walladzina hajaru. Bapa suruh hijrah. Dzalika ni nak suruh perang. Sambung dengan ayat. Ayat mana? Ayat boleh? Udhina lilladhi, ayat 39 ke ayat 40 ke? Sama je semua. Demikian itu Allah Taala bagi tahu disyariatkan perang, boleh perang. Wa man aqaba bimithli ma uqib, dzalika wa man aqaba bimithli ma uqib. Kana wa man aqaba bimithli ma uqib bih, maka orang yang mana serang kamu tu, maka kamu boleh balas bimithli ma uqib, seperti mana yang telah buat pada kamu. Summa bughiya alaihi la yansun, kemudian kalau dia melakukan kezaliman lagi, la yansurannahu Allah, ni jaminan daripada Allah. Allah SWT pasti akan tolong dia. Taala akan tolong. Innallaha la'afuwun ghafur, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Ghafur, dia tutup kesilapan kamu. Dalika, demikian itu bapa Allah Taala suruh hijrah, suruh jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu Allah Taala bagi itu wa man aqaba, siapa dia telah hukum orang Islam, halau orang Islam, keluarkan orang Islam, perangi orang Islam, maka Allah Taala bagi tahu balaslah seperti mana yang dia telah buat. Dia jamin Allah semua buriah ni buat apa ni. Kemudian bila dia nak balas kan orang tentang dia, orang balas dekat sekarang ni, la yansurannahu Allah, pasti dia akan tolong. Ni ajib ayat ni kan. Kita dihalau, tanah air kita dirampas, sebab tu kita disyaratkan perang. Tak nak begitu. Uzina lilladzi, kita baca ayat udzal ladzina yuqataluna bi anna alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, ayat 39 dengan 40. Allah nak bagi jaminan oleh kan kamu telah diizinkan, sebab kamu telah dihalau, maka kamu kena balas seperti mana mereka buat pada kamu. Lepas tu kalau kita balas, mereka serang dengan tentera yang ramai lagi, la yansurannahu Allah, pasti Allah akan tolong kamu, pasti Allah akan tolong. Innallaha la'afuwun ghafur, dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Afun, Maha Pengampun. Ghafur ni ampun, dan juga tutup kesilapan kamu.
Dzalika bi anna Allah, demikian itu untuk tolong kamu tu. Dzalika ni kembali pada lain surah Allah. Demikian itu bantuan Allah tu pasti boleh, pasti Allah berkuasa. Bapa bi anna Allah yulijul laila fin nahar, kerana Allah lah yang masuk ke malam dalam siang, masuk ke siang dalam malam. Tentang kudrat dia. Ayat ni mari untuk takkid bahawa mampunya Allah Taala nak tolong satu orang, nak tolong orang mukmin. Sebab Allah SWT berkuasa. Setara mana kuasa Allah? Malam dan siang tu dalam genggaman dia masuk ke malam dalam siang, dia masuk ke siang dalam malam. Wa anna Allah sami'un basir, dan Allah SWT Maha mendengar, Maha melihat. Dzalika bi anna, bapa Allah Taala begitu. Allah Taala suruh tegakkan hak, bi anna Allah wal haq. Allah lah yang hak. Wa anna ma yad'una min duni, dia mereka yang mana seru selain daripada Allah, ikut selain daripada Allah, itu batil. Wa anna Allah al-aliyyul kabir, dia Allah ni Maha tinggi, Maha besar. Maka kena ikut dia, kena taat pada dia. Alam tara anna Allah, sekali lagi tentang kudrat Allah. Tidakkah kamu lihat Allah yang menurunkan daripada langit air, fatusbihul ardu mukhdarrah, lalu jadilah bumi ni hijau dan sejuk mata memandang. Inna Allah latifun khabir. Tengok, Allah Taala tahu belaka. Latifun, tahu belaka semua keadaan hamba. Khabir, dan latif dengan khabir, kita beritahu latif ni dia tahu semua keadaan tak perasa tentang keadaan dia. Latif, khabir. Lahu ma fis samawati wa ma, sebab siap dia kan, siap berkenaan dengan jihad, berkenaan dengan targhib, supaya jangan takut. Allah Taala tahu semua keadaan. Sama bila Allah Taala perintahkan begini, Allah Taala tahu. Lahu ma fis sama, sekarang milik dia pula. Milik dia belaka. Apa kena jihad? Milik dia belaka apa yang ada di langit dan di bumi. Wa inna Allah lahuwal ghaniyyul hamid, dan Allah Taala ni Maha kaya. Kalau kamu tidak mahu taat, Allah Taala tidak berhajat pada siapa-siapa. Dia ghani dan terpuji. Alam tara anna Allah, kemudian semua gile kan, tentang kudrat Allah. Sampai di celah tu bagi tahu tentang tuntutan Allah. Alam tara anna Allah, kamu tidak perhatikan Allah yang tunduk kepada kamu apa yang ada di bumi. Allah Taala tunduk kepada kapal-kapal dapat berlayar di laut tu, bi amrihi, dengan perintah dia. Wa yumsikus sama an taqa'al ard, dia yang pegang langit ni tidak jatuh di atas bumi ni, illa semua tu dengan izin Allah. Inna Allah bin nas, sesungguhnya Allah Taala tentang manusia ni la ra'u benar kasih belah, dia benar pengasih. Wa huwa alladhi ahyaakum summa yumitukum, tengok dia yang menghidupkan kamu, dia yang matikan kamu, kemudian dia akan hidupkan kamu di akhirat nanti. Tapi innal insana lakafur, manusia ni benar-benar kufur dengan Allah. Likullin, ni satu lagi ayat, sekali lagi. Ni jiwa manusia. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku. Setiap umat ni kami jadikan mereka ni ada mansakan, ada cara hidup yang mana mereka duduk, mereka apa dia? Nasikuh. Ini sama dengan ayat kullun ya'malu ala syakilatih. Kumpul belakang. Kullu sama. Likulli ummat, cuma hak ni dalam bentuk masyarakat. Dia kehidupan jiwa manusia dia boleh terbina macam semua masyarakat lagu tu. Sebab orang Eropah kan tak? Orang Eropah dia ada ciri dia. Kita boleh tahu. Bahkan orang Islam yang duduk di Eropah sekarang kan, dia ada cara pemikiran lebih kurang sama. Lebih sama. Kesal dia kebendaan, kesal daripada dunia ada. Dia menatijahkan sama je. Atau orang Islam pun jadi Islam pun ciri kebendaan dia tu lebih kurang. Dia ada hak dia. Kullun ya'malu ala syakilatih, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Surah Baqarah. Semua ni dia lebih kurang makna yang sama. Makna ni jiwa manusia. Jiwa manusia. Surah Baqarah ke apa dia? Walikulli wijhatin huwa muwalliha. Walikulli wijhatin huwa muwalliha. Kullun ya'malu ala syakilati. Ani likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh. Tengok ayat ni. Ayat ni setiap umat antara bagi setiap umat, setiap kaum sini. Ja'alna, kami jadikan mansakan, cara hidup, hum nasikuh, yang mereka nak lalu. Setiap umat. Orang Mekah ada cara dia, orang Madinah ada cara dia, semua Rom ada Parsi, semua orang ada. Orang Cina ada cara dia, Sebab tu cara ni dia tak, Allah Taala buat fitrah dia lagu tu. Kullun ya'malu ala syai. Setiap orang ni dia ada style dia masa tu, pribadi dia, infradi. Setiap orang ni. Walikulli wijhatun wa muwalliha. Setiap orang ni ada arah tuju, cara pandai hidup dia. Hak ni asas manusia, dia asas bangsa. Yang mana ni bukan kebenaran. Jadi fala yunazi'unnaka fil amr. Tengok Allah bagi, tengok. Oleh kerana itu kalau kamu faham, sebab tu jangan terkesan dengan orang kata ni agama kita cara lagu ni sekarang ni dah orang baik, orang Mekah baik, orang Arab dia nak Nabi SAW ni dalam perjuangan agama ni cara kita. Kok cara kita ni nak buat ni.
Ni bahaya kena penyakit ni. Nusantara ni, Islam Nusantara kita gini, dia ada besar. Ni cara orang Melayu kita, ni cara tempat kita, bukan cara orang Arab kita. Ni cara ni benda karut belakang. Dan Nabi berhadapan dengan keadaan lagu ni. Ni orang ni sekarang ni orang Yahudi dan orang Madinah, orang munafik ni. Tak setuju dengan Islam yang dibawa oleh Nabi ni. Dengan perintah Allah gini tak setuju. Bagi mereka tak sesuai. Mereka cuba kehil munafik di zaman Nabi, munafik cara munafik, orang Arab cara orang Arab. Mereka rasa payah. Jadi Allah Taala bagi tahu ni asah memang manusia lagu ni. Likulli ummatin ni lebih besar, ni paling besar sekali kalau kita tengok apa dia? Kullun ya'malu ala syakilatih. Kemudian likulli wijhatin wa muwalliha wa kulli hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Betul jangan terperangkan. Ada orang yang syukur oleh jemaah tentu kan. Dia tak peduli dah orang lain ni pak kita lagu ni. Ni bahaya dia terperangkan. Berapa banyak kebaikan dia telah mahrum daripada dia. Dia ingat dia jaga sebetul. Sebab tu kita tengok kita Allah, tengok sunnah Nabi, tengok sahabat. Mana saja kebenaran kita akan ikut, kita jadi orang lagu ni. Orang mana terperangkat dengan jemaah dia, terperangkat dengan pemikiran dia lagu ni. Dia letak standard. Mana Quran sunnah ni dia ada standard dia pula. Kalau Quran sunnah tak ikut standard dia akan tolak ni. Bahaya orang lagu ni. Sebab tu kita kena taslim. Macam taslim. Dia letak standard dia. Sebab tu kita boleh tengok dah. Bila Quran sunnah ni bercanggah dengan pemikiran dia, mana dia tahu dia sebenarnya. Sebenarnya dia orang ikut hawa juga kan. Cuma nampak ikut sunnah sebab kebetulan sunnah tu sesuai dengan hawa dia. Kalau sunnah tu tidak sesuai dengan hawa dia, Quran tu tidak sesuai dengan hawa dia dah, maka dia tolak juga sebab orang lain juga. Maka sekarang ni suara dia tinggi sebab suara dia menepati Quran sunnah, maka tu Quran sunnah. Tapi bila tanya mana hawa dia bertentangan dengan Quran dan sunnah dah, maka dia paling kuat dia. Dia. Ni bahaya orang lagu ni. Ni jiwa kullun ya'malu ala syakilati wa likulli wahyatin kullu hizbin ma ladayhim farihun likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Jadi Allah Taala bagi tahu pada Nabi jiwa karakter bangsa ni tak boleh pakai semua ni. Oleh kerana itu fala yunazi'unnaka fil maka jangan siapa-siapa pun dak cabut daripada kamu berkenaan perkara ni. Agama yang dibawa oleh Nabi dia ada sibghatullah dah, ada cara Allah dah. Cara manhaj daripada kita Allah ni. Tengok ayat ni baru boleh faham. Fala yunazi'unnaka. Tengok ni. Lari lepas tu fi'il mudhari' nun takkid tu. Maka fala yunazi'unnaka fil amr. Maka jangan siapa-siapa cabut daripada kamu hemat berkenaan perkara ni. Jangan siapa-siapa boleh lari kamu daripada manhaj yang Allah Taala suruh ni. Lepas tu ambil semua ayat. Kalau nak basirah lagi ke tak? Daripada surah Yunus kita baca ke tak? Quraisy mai jumpa Nabi, "Iti bi Qur'anin ghairi hadha." Wa mai Qur'an lain lah wahai Muhammad. Baca surah Bani Israil yang kita baca ke? Allah Taala bagi tahu kepada Nabi, gambar kepada kita keadaan susahnya Nabi. Lagu mana surah Bani Israil? Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik litaftari 'alaina. Hampir-hampir mereka berjaya nak pujuk kamu supaya kamu lari daripada wahyu. Baca surah Hud, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bi. Baca surah Araf, laula jtabaitaha, tak boleh ngajah kau mak, lari sikit daripada ni. Lau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna. Surah Ma'arij, tak boleh kamu rekod maknanya tak sah ikut wahyu. Semua keadaan-keadaan Nabi digoncang kan dalam nak menyampaikan risalah, dalam nak bawa umat ni dah supaya tidak ikut wahyu. Dan kita perkara ni lagi payah perkara ni. Manusia tak taat pada Allah SWT. Dan semua dalil semua kerana keadaan belaka. Jadi Allah Taala bagi tahu setiap umat ni kami telah jadikan kecenderungan mereka ada yang mana mereka nak kena buat belaka. Kalau tidak bahaya. Bangladesh ada cara dia beragama, orang Malaysia ada cara dia, orang Indonesia ada cara dia. Kita jadikan cara beragama dia boleh buat lagu tu. Dia ada potensi lagu tu. Sebab tu Allah fala yunazi'unnaka fil. Jangan siapa-siapa cabut kamu daripada perkara ni fi amri dini. Wad'u ila rabbi. Terus saja orang taat pada Allah, jangan peduli. Innaka la'ala hudam mustaqim. Kamu benar-benar ada atas jalan yang lurus. Sekarang ni cara kamu. Sibghat Allah kita baca dah kan. Cara Nabi kau milah Nabi Ibrahim. Milah Nabi Ibrahim apa dia? Taslim pada Allah Subhanahu wa taala, hanif. Tak beriman dengan semua kitab, berhukum dengan hukum Allah SWT, tidak perlu dengan keadaan. Wad'u ila. Terus ajak orang pada Allah, tengok. Lepas tu innaka la'ala, kamu benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Wa in jadaluka, sekiranya mereka berhujah dengan kamu, kata kamu tak sesuai, cara kamu tak sesuai ni, faqul Allahu a'lam bima ta'man. Allah lebih tahu apa yang kamu buat.
Allahu yahkumu bainakum, Allah akan buat putusan di antara kamu pada hari kiamat berkenaan dengan apa yang kamu selisih, kamu tak setuju. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala tahu belaka apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, demikian itulah apa yang ada dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan bagi Allah itu mudah. Dan ini panduan Allah. Wa ya'buduna min dunillah, mereka seru selain daripada Allah, mereka sembah selain daripada Allah, mereka ikut selain daripada Allah. Malam yunazil bihi sultana, apa yang tidak diturunkan tetap itu apa-apa bukti daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma laysa lahum bihim, dia tidak ada bagi mereka tetap ini ilmu. Semua ni Yahudi cara Yahudi, munafikin cara munafikin. Supaya ajak Nabi supaya tidak berhukum dengan Allah. Benda tidak ada bukti benar. Sebab tu kita akan digonceng dari zaman kita dengan bidah-bidah. Dia sebut lagu ni, agama lagu ni, cara lagu ni. Kerajaan, cara kerajaan, semua tu kita kena faham. Syaitan akan guna segenap cara. Syaitan bercerita-cerita seperti mana Nabi bercerita. Nabi bercerita semua orang taat pada Allah, maka syaitan bercerita semua bagaimana semua dia derhaka pada Allah. Maka jangan kita gapo dia, kalau perkara ni boleh kan. Tengok belakang, semua perkara dirujuk pada kitab Allah, sunnah Nabi. Oh, kita akan selamat. Sebab syaitan tahu. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, tidak ada bagi orang zalim ini sebagai penolong. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, bila dibaca pada mereka ayat kami yang sangat jelas, tu'rafu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, maka kamu ketahui daripada wajah-wajah orang kafir ni munkar, tak setuju. Kayak lagu ni. Kayak lagu ni. Yakaduna yastun, Allah bagi itu, hampir-hampir mereka ni hampir-hampir yakaduna yastun. Hampir-hampir mereka nak terka billadzina yatluna ani, pada orang yang mana baca pada mereka ayat-ayat kami. Tak setuju ya, tengok Allah Taala buat. Sebab tu kita kena besarkan perintah Allah. Lagu mana tak ada Quran kan, alif lam mim sa tu lebih tinggi daripada semua kajian. Kita kena tak gitu. Bila mari daripada Allah SWT, mari daripada Allah SWT, walaupun kita tak faham. Apatah lagi kalau perintah kita faham, tu jangan peduli. Qul afa unabbiukum bi syarrin min dzalikum, maukah aku bagi tahu, kata pada mereka memang, maukah aku bagi tahu pada kamu bi syarrin min dzalik, yang lebih teruk daripada tu lagi, yang lebih teruk daripada tu lagi. Gapo dia? An-nar wa ada Allah, neraka yang Allah janjikan untuk orang kafir. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, mai Allah Taala nak bagi tahu. Duriba masalun fastami'u, dibuat perumpamaan, fastami'u lah, maka dengan molek. Ajib. Gapo dia? Innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya kau kamu seru selain daripada Allah. Surah ni kan tak? Yahudi, munafikin, Arab, semua ni yang mereka sembah gapo dia? Nabi Uzair kali Yahudi, dak Nabi Isa, dak orang soleh, roh-roh malaikat, roh orang soleh, semua sekali ni seru selain daripada Allah Taala. Allah Taala nafi belakang. Kau kamu seru selain daripada Allah. Gapo dia? Semua kita baca dah. Kau kamu seru ni Allah Taala buat begitu. Selain daripada Allah, malaikat-malaikat kau, jin-jin kau, yang sembah jin yang sembah jin, yang sembah nabi-nabi, orang soleh, semua ni la yakhluqu dzubaba, mereka tidak mampu cipta walaupun seekor lalat. Tak ada. Sebab tu jangan terpedaya, yakin. Dakwah-dakwah yang kata tahun 2030 ni lagi nyawa boleh buat dah. Boleh download dah, jumpa dah dia punya teori-teori dia. Kadhib, wallahi kadhib. Lemah. Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala dedah ni. Ya ayuhan nas, wahai manusia, aku nak buat perumpamaan dengan molek ni. Kamu seru selain daripada Allah, baik malaikat-malaikat ni, Jibril alaihissalam, semua malaikat-malaikat tak boleh nak cipta. La yakhluqu dzubaba, mereka tidak mampu tercipta walaupun lalat. Walau ijtama'u, walau mereka bekerjasama. Wa in yaslubuhum dzubab, bukan setakat tu. Sekiranya zubab nak ambil sesuatu, yaslubuhum dzubab, sehingga Allah Ta'ala bagi sekiranya lalat ni telah ambil sesuatu yang dia ambil, dia sehingga hatta makan dia setuh sikit dia ambil dah. Allah Ta'ala la yastanqidhuhu min, semua tu selain daripada Allah tak akan dapat selamat nak ambil daripada zubab. Da'ufat talib wal matlub, sangat lemah dak talib hok nak pergi ambil tu, dia hok nak kena kejar nak pergi ambil pun lemah lah, semua lemah belaka ni di sisi Allah SWT. Sebab apa gini? Sebab semua berhajat pada Allah belakang. Semua tak boleh buat mudarat, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Semua dengan izin Allah SWT. Semua berhajat pada Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu.
Allah yang buat kamu, dia amalan kamu Allah buat. Allah buat. Ni Allah. Bukan kamu yang Allah Taala buat, lepas tu amalan Allah buat. Allah izin. Cuma Allah Taala bagi ikhtiariah. Pun Allah buat ikhtiariah. Ma qadarullah qad, tengok Allah bagi tahu ma qadarullah qadri. Mereka tidak dapat gambar kata kebesaran Allah dengan sebenar-benar, yang tak ada. Begitu yang hebatnya Allah. Mana perkataan kita, perasaan kita untuk menggambarkan kebesaran Allah, kehebatan Allah kan? Tak boleh nak gambar juga. Tak boleh nak gambar. Inna Allah laqawiyyun, Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Allah yastafi minal malaikah, Allah telah pilih di kalangan para malaikat sebagai rasul. Begitu juga di kalangan manusia sebagai rasul. Inna Allah sami'un basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah Taala tahu belakang, depan mereka, belakang mereka. Maknanya sebelum dia kemudian, tahu belakang, sebelum dia selepas. Wa ilallahi turja'ul umur, dia kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Ya ayyuhalladzina amanu, bawa khitab pada kita orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman. Jadi dah tahu dah Allah lagu ni, kudrat Allah lagu ni, ilmu Allah lagu ni, wahyu Allah bagaimana hebatnya. Maka irka'u wasjudu, sujudlah, tunduklah, sujudlah, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, ikutlah Tuhan kamu, waf'alul khair, dia buatlah semua kebaikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dia berjuanglah di jalan Allah dengan haqqa jihad, dengan bersungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh. Wajtabakum, dia telah pilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, dia Allah Taala tidak jadikan agama kamu ni susah. Tengok, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, Allah Taala tidak jadikan agama kamu susah. Sebenarnya untuk faham, tahu agama ni mudah, agama ni mudah. Tapi ingat, tengok, millata abikum Ibrahim, millah agama ayah kamu Ibrahim, perjuangnya mujahadah dia, pengorbanan. Jangan buat agama ni Allah Taala baca separuh, wa ma ja'ala alaikum fid din, Allah Taala tidak buat susah. Nak susah lagu ni susah ni. Tak. Apa susah lagu ni? Bapa nak susah lagu agama? Allah Taala bagi tahu dia agama ni tak payah kan? Dan sebab tu kena tengok sebenarnya, tengok bagaimana. Lepas tu siapa dia? Millata abikum Ibrahim, millah ayah kamu Ibrahim. Ikut Nabi Ibrahim. Ibrahim nak mujahadah dia pengorbanan. Mujahadah dia pengorbanan. Mudah ni apa? Allah Taala bagi tahu agama ni, wa ma ja'alna 'alaikum fid din min haraj. Sifat agama kita ni tak semaya kan, kena ambil wudu. Ya, tak ada air, tayamum. Agama kita mudah. Tak cakap berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring bila tidur. Sifat agama kita tak ada. Semua semudah tu sebenarnya. Semua mudah. Tapi bila, sebab tu kita tengok para sahabat Nabi dah, yang dia besarkan manhaj nak bina umat ni besar. Kalau bab fiqh, bab ni Nabi mudah kan? Mudah kan? Kita bila dari sudut manhaj umat nak bawa umat ni, kita boleh belaka. Cara mana boleh belaka? Manhaj dakwah ni boleh belaka cara lagu mana pun. Sudah ni Nabi diutuskan dengan perkara ni sebenarnya. Hak ni dalam Quran bagi tahu tak boleh ikut orang lain ni. Hak ni Quran bagi tahu tak boleh berubah sikit apa pun. Tiba-tiba kita dak bab semaya, nak lepas maya assalamualaikum, astagfirullah ya. Subhanallah tak boleh. Kalau boleh nak kata bid'ah, kalau boleh. Strik bagi tukar yang. Nabi kalau bagi ni kan mudah kan? Bagi mudah. Hatta kalau sujud subhanallah wa bihamdih tak sabit, subhanallah. Begitu sekali. Sudah ke waris banyak. Nah. Jadi tukar. Tapi dari manhaj kehidupan ni tak apa. Lama-lama saling dengan orang puai pun tak apa juga. Tak apa berlaku. Semua buka. Sudah kita tengok Nabi. Tengok Quran ni. Nabi payah sekali. Gapo dia sekali Nabi talih nak ikut. Manhaj nak bawa umat ni. Dan Nabi nak bawa agama lagu mana? Cara nak bina lagu mana? Khilaf dengan orang Yahudi lagu mana? Ya. Hak tu. Sebab tu kena tengok keadaan umat lagu mana sekarang ni. Lagu mana keadaan umat ni. Umat dah terkesan dengan kehidupan orang yang kafir gini kan. Kalau Nabi dah gini rasa kena pakai jubah belaka ni. Kalau tengok cara Nabi kan dah kenal anjing belaka tu kan dah. Kenal anjing. Bunuh belaka anjing kan. Sebab apa terkesan dengan Yahudi? Cara kehidupan kita. Nabi mari suruh khilaf. Millata abikum Ibrahim, millah ayah kamu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang nama kan? Kamu ni muslimin. Sebab tu kita kata nama kita muslimin.
Kita negara Muslim, tak ada orang lain. Muslimin kita. Wa ana minal muslimin. Min qabl wa fi hadha. Sebelum pun muslimin, orang yang ikut milah Nabi Ibrahim, dan sekarang pun muslimin. Liyakuna rasulu syahidan akum, supaya rasul nabi akan jadi saksi ke atas kamu. Wa takunu syuhada, dan kamu akan jadi pada semua manusia. Pada umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Fa aqimus salah, dirikanlah semaya, keluarkanlah zakat, wa tasimu billahi wa maulakum. Berteguhlah kamu dengan Allah SWT, dengan kita Allah. Huwa maulakum, dialah tuan kamu yang sebenar. Fa ni'mal maula, sebaik-baik tuan, wa ni'man nas, sebaik-baik penolong Allah Subhanahu wa taala. Habis suratul haji. Lepas surah haji, surah munafikun. Kita baca sikit. Suratul munafikun, muka surat 554. Muka surat 554. Turun untuk tarbiyah. Surah ni tarbiyah. Tarbiyah para sahabat. Bukan nak bagi tahu orang itu munafik, tidak. Sebab tu Nabi baca surat pada hari Jumaat, surah Jumaat, surah munafik. Jumaat, surah munafik. Sebab orang munafik mari belakang sembahyang Jumaat. Nabi sengaja pilih-pilih surah untuk tarbiyah. Ketika ni lah orang munafik ditarbiyahkan dalam majlis-majlis Nabi dalam sembahyang. 554 surah munafikun, muka surat 554. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ini Allah Taala bagi tahu pada Nabi. Bila datang pada kamu al munafiqun, lalu mereka kata nashhadu innaka rasul. Kami bersaksi bahawa kamu benar-benar Rasulullah. Allah Taala bagi tahu wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Allah tahu Nabi benar-benar rasul dia. Wallahu yashhadu, Allah bersaksi bahawa innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang munafik ni benar-benar dusta. Benar-benar dusta. Mudah dedah para sahabat. Mana orang kecek ni tak dengar dulu. Tengok amalan dia lagu mana. Tengok amalan dia lagu mana. Dakwahnya sama ya. Ittakhadhu aymana, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka ni junnah. Tak, sebagai perisai, pelindung mereka. Wasaddu an sabilillah, tapi amalan mereka ke apa? Halal orang daripada jalan Allah. Dengan diri mereka sendiri pun halal. Bila ajak supaya berjihad ada macam-macam alasan. Tapi bila duduk dengan Rasulullah, kita kena ikut Nabi. Cakap apa dia. Innahum sa'a ma kanu, sesungguhnya sungguh buruk apa yang telah mereka buat. Dzalika bi annahum amanu, demikian itu kerana mereka beriman sebenarnya. Kemudian kufur. Bila beriman, bila ada keuntungan, bila tidak ada dunia mereka terjejah. Bila dunia terjejah, kufur. Fatubi ala qulubihim, maka ditutup mata hati mereka, jadi mereka tidak dapat faham hakikat agama ni. La yafqahun. Kita tak faham. Wa idza ra'aitahum, maka bila kamu lihat mereka, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, wa idza ra'aitahum tu'jibuka asam, bila kamu lihat mereka, kamu kagum dengan tubuh mereka. Wa in yakulu tasma' li qaumi, bila mereka kecek, kamu akan tertarik dengar percakapan mereka. Ini sebab orang munafik kecek pandai. Ka'annahum khushubun musannadah, Allah Ta'ala gambarkan mereka ni seperti mana? Khushubun musannadah. Tasbih keadaan mereka tak pakar ni seperti mana kayu yang mana duk sandar dinding. Tak kayu api, kayu buruk. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka menyangka setiap seruan yang merugikan, yang seruan jihad ni seperti mana tepik ke atas mereka untuk merugikan mereka. Seruan jihad ni untuk membinasakan. Mereka menyangka setiap seruan merugikan mereka. Perintah Allah SWT. Humul adu, Allah tak bagi tahu mereka tu sebenarnya musuh kamu. Fahdharuhum, berhati-hati dengan mereka. Qatalahumullah, kecelakaan Allah untuk mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka boleh dipalingkan? Bila dikata pada mereka, ta'alau, mari yastaghfir lakum Rasulullah, mari minta maaf supaya Allah SWT ampunkan dosa kamu, dan supaya Rasul minta ampun untuk kamu. Law ru'usahum, mereka akan paling taksir. Wa ra'aitahum yasuddun, dan kamu akan lihat mereka akan halal daripada tegaknya perintah Allah SWT. Tak setuju. Wa hum mustakbirun, dan mereka sombong. Sawa'un alaihim astaghfar lahum, sama saja wahai Muhammad, kamu istighfar untuk mereka ataupun kamu tak istighfar, la yaghfirullah, Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, Allah Ta'ala tidak akan bagi hidayah pada orang yang fasik. Tak akan bagi hidayah. Orang lagu ni kan asbab hidayah tak sih. Tadi Allah Ta'ala bagi tahu, mari minta ampun, tak sih. So, ini contoh Allah Ta'ala bagi tahu. Orang yang mana tidak mahu ambil asbab hidayah, asbab sesat ni semua dia ambil. Halal orang daripada jalan Allah.
Orang lagu ni hatta Nabi Allah Ta'ala sama saja kamu istighfar Allah Ta'ala tak apa, dia Allah Ta'ala tak kenal, dia Allah Ta'ala bagi. Sebab apa Allah Ta'ala tak bagi hidayah? Sebab dia fasik, pasti Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Humul ladina yaquluna la tunfiqu, itu orang yang mana? Orang yang mana dia kata pada sahabat-sahabat Nabi, orang lain, la tunfiqu ala man inda Rasulillah, jangan kamu berinfak kepada orang yang mana berada dekat Nabi. Siapa dia? Kaum miskin, orang miskin, ahli sufah, sahabat-sahabat yang susah, yang hijrah. Jangan kamu duk ke nak bantu agama dia tu, malah gitu. Hatta yang fadu, hatta sehingga dia jadi ada orang sebab kamu duk pergi jamu tu, dia mahu kalau tak ada makan dia terberak. Hatta yang fadu walillahi khazainus, Allah bagi tahu sedekah milik Allah, khazanah langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tapi munafikin tak faham hakikat ni. Mereka jadi bulu mata tengok orang miskin-miskin duk susah ni, dia tak faham keadaan gini. Hijrah kerana Allah pun dia tak pandai. Dia nak Islam kalau boleh nak sempurna tu comel belaka gini, mana ada. Dan ni hikmah dia Allah Ta'ala buat. Gitu pula kisah Nabi kan, kita baca kisah Nabi Nuh AS kan tak? Bagaimana Allah Ta'ala cerita pada kita yang menyebabkan pembesar-pembesar Nuh ni tak boleh beriman, dia bulu mata tengok beriman dengan Nabi Nuh kan. Orang bawah orang yang tak ada nilai. Dia Allah Ta'ala buat keadaan hijrah, tak ada apa-apa, susah, hidup susah. Ada pakaian pun tak ada kan lagi pakaian tak ada, tak mandi pula, macam-macam. Sebab tu kita mujur, kita dengan busuk tak boleh dah uji. Orang Malaysia ni, orang kita ni. Sebab tu kita boleh pergi hadis-hadis Nabi kan, hari Jumaat kena mandi dah, seminggu sekali kena mandi. Ni keadaan lagu ni, keadaan dengan tamadun dia, dengan orang lagu ni, semua susah belaka. Sedangkan milik Allah khazanah langit dan bumi, walakin, tapi munafikin tak faham perkara ni, bahawa dunia tempat uji. Allah Ta'ala uji. Lagu mana Nabi bersama ke, amal yang tinggi, lagu mana Abu Bakar ada iman pada Allah Ta'ala begitu kuat pun, tapi tetap susah je, tetap kelaparan. Mana ada doa-doa turun roti lalu makan ni gitu, susah lapar kan. Sunnah ni kena berlaku, sebab tu kita kena faham nusrah Allah sebenar lagu mana, apa perkara dia dapat taat perintah Allah SWT. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinah, mereka kata, ini di antara dalam siri-siri peperangan. Bila tengok Islam makin maju, maka dia ada deki, munafikin dia deki. Bila tengok Islam makin maju, peperangan di peperangan dapat kemenangan, dalam masa yang sama berlaku tengok kematian, apa yang berlaku pada Uhud. Jadi maka keluar perkataan-perkataan. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-'azm minha al-adhan. Berkata orang munafik, la in raja'na. Tengok Allah guna jamak kan? Jamak. Tapi dari asbab nuzul juga seorang kat Abdullah bin Ubay kecek lagu ni kan. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu bukan dia seorang, mana orang yang setuju dengan dia lagu ni belakang. Jadi mana-mana orang yang mana terdetik perkara gini kerana dimainkan, diprovoke dengan benda lagu ni kan tak? Maka ni munafik. Mereka dakwah kalau kita balik ke Madinah ni la yukhrijanna al-'azm minha, maka orang yang mulia ni akan halau daripada orang yang hina. Orang hina siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata walillahil izzatu wa lirasulih, milik Allah kemuliaan dan milik rasul dia dan milik orang mukmin. Walakinnal munafiqina la yang, tapi munafikin ni tak reti, tak faham. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab pada orang mukmin, wahai beriman, la tulhikum amwalum, janganlah harta kamu menyebabkan melekakan kamu. Ni punca dia, rahsia Allah Taala dedahkan bahawa munafik tu jadi munafik kerana dunia dia. La tulhikum amwalukum wala aulad, jangan kamu dilekakan oleh harta kamu dan juga anak pinak kamu daripada zikrillah, daripada taat pada Allah, zikrillah. Aman yaf'al dzalika, siapa dia buat lagu tu, fa ulaikumul khasirun, itulah orang yang rugi. Bahkan lagu mana kena buat berbeza, wa anfiqu, infaklah apa yang akan bagi rezeki pada kamu sebelum datang kepada kamu al-maut. Maka bila datang kematian, nyawa dah dihalkum fayaqulu, maka ketika itu maka kamu akan kata, Rabbi laula akhartani, kalaulah kamu lanjutkan sedikit ajal saya, panjangkan sedikit untuk satu tempoh yang hampir sekejap ya, maka nak buat apa dia? Fa as-saddaqa, tengok Allah Taala pilih. Sebab apa? Nampak kita bagi tahu kan, asbab paling cepat sekali untuk dapat redha Allah SWT, untuk selamat di akhirat, tolong orang. Sedekah, infak ni simbol bagi nak tolong orang ya. Tolong kan, semua dalam hadis-hadis tolong orang kan. Tak ada amalan apa, orang kaya tidak ada apa-apa kebaikan, tapi bagi pinjam kepada orang tak boleh baik, maka dia maafkan, masuk syurga dengan sebab tu. Dia besar.
besar. Orang tengok orang munafik ni, bila nyawa dia hak, Allah Taala bagi tahu, ada banyak-banyak amal lah kan, ada pada semaya, ada semua ada. Tapi dia pilih fa as-sadaqah. Mak dia nampak besar. Jalan shortcut untuk dapat redha Allah SWT. Pelacur bagi minum pada seekor anjing. Tak besar. Dia Quran nak tanam benda ni. Dia sebab tu kita boleh faham kan tak? Berapa ayat di Mekah dia. Surah Hawamin lagi kita baca kan tak? Supaya infak juga kan, orang kafir kan, supaya sedekah juga. Sebab bila buat amalan ni, bila dia buat kan tak, pintu hidayah terbuka untuk dia. Bila dia mari dalam hati dia kasih belah pada orang manusia ni tak, pakai miskin kan tak, maka ni jalan pintu hidayah akan tumbuh. Tumbuh. Besar. Istighfar, sebab tu suruh istighfar, suruh infak, suruh apa dah. Sebab nak buka domain kita tu, tak rasa kasih belah pada orang. Maka seperti mana dalam hadis orang kaya tu kan tak, maka dia bagi tahu pada pekerja dia, kalau kamu tengok tak boleh bayar, maka maafkanlah dia. Tajawaz anhu. Itu perkataan Nabi kan, tajawaz anhu. La'allallah yatajawaz anni. Tengok. La'allallah, mudah-mudahan Allah SWT pun akan lepaskan aku. Maka Allah Taala bagi tahu kan, demi kemuliaan. Tak. Tidak ada orang yang lebih pemurah lebih daripada aku. Mana boleh orang lebih pemurah daripada dia? Allah Taala maaf kan? Allah Taala maaf kan dia? Tak satu orang yang kasih belah pada orang. Allah Taala maaf. Ni benda besar. Dari sini Allah Taala tunjuk kan, dalam banyak-banyak amal kan, bila satu orang nyawa dia hal, kemudian dia nak buat apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nak sedekah. Sedekah makna nak tolong orang. Dan aku minas salihin, dan aku nak jadikan orang salih. Sebab tu dakwah ni amalan paling besar sekali. Dakwah lah tolong paling besar sekali daripada orang daripada orang duduk jiran neraka ni, kita tarik dia. Seperti mana Nabi beritahu kan, masali perumpamaan aku dengan kamu seperti mana satu orang yang hidup ke api, kamu katu nak pergi masuk api, aku duk pegang. Fa ana bikum apa? Aku wa ana amsiku bihujazikum, dia aku pegang pinggir-pinggir kamu. Tapi kamu tafallut, nak terlepas daripada aku, nak masuk dalam api. Tolong tarik. Walan yuakhirullahu nafsan idza jan. Allah Taala tidak akan bagi tempoh lagi pada mana-mana jiwa bila sampai ajal dia. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala khabir apa yang kamu buat. Kita sambung tadi kali insya-Allah. Hari Rabu habis. Subhanakallah wa bihamdika. Insyaallah. Jadalah ujma.